الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, pada masa yang lalu bolehlah diterima keuzuranmu ketika engkau masih kanak-kanak atau bila engkau masih pemuda. Tetapi sekarang engkau sudah pun mencapai hampir umur 40 tahun atau sudah lebih dari 40 tahun. Apakah engkau masih suka bermain-main lagi seperti masa engkau masih kanak-kanak dahulu bermain? Jagalah dirimu dari bercampur gaul dengan orang-orang yang bodoh itu, ataupun duduk berkhalwat dengan kaum wanita dan kanak-kanak. Bahkan carilah kawan orang-orang tua yang kuat bertakwa, serta jauhkan diri dari duduk bersama-sama para pemuda yang jahil. Tinggalkan berkawan dengan golongan orang-orang seperti ini. Namun jika salah seorang dari kumpulan orang ini datang kepadamu, maka anggaplah dirimu itu sebagai tabib untuk mengubatinya. Dan anggaplah dirimu itu bila berhadapan dengan makhluk seperti bapa yang bersifat rahmat terhadap anak-anaknya. Dan kemudian jangan lupa memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kerana ketaatan kepada Allah itu adalah berzikir kepadanya dan selalu mengingatinya. Lihat sabda Nabi SAW, Man ata'a Allah Azza wa Jalla faqad dzakarahu wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhu al-Qur'ana wa man asahu faqad nasiyahu wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhu al-Qur'ana. Barang siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla, maka samalah seperti dia berzikir kepadanya, meskipun berkurang solatnya dan puasanya dan bacaannya bagi Al-Quran. Dan barang siapa yang derhaka Allah, maka samalah seperti dia melupakannya, meskipun banyak solatnya dan puasanya dan bacaan dari Al-Quran. Riwayat At-Tabarani. Orang mukmin itu mestilah mentaati Tuhan Azza wa Jalla, bermuafakat dengan petunjuknya, bersabar terhadap keputusannya. Dia harus tetap berdiri pada nasibnya, kalimahnya, makan minum dan pakaiannya, dan segala tindak tanduknya. Sedang orang munafik tidak mempedulikan semua itu dan segala hal ehwalnya. Wahai gulam, tafakurlah pada semua urusan. Telitilah dirimu apa yang tidak ada padanya. Engkau bukan dari golongan orang yang benar atau ahli kebenaran, bukan seorang pencinta atau yang muafakat, bukan seorang yang redha atau yang arif, tetapi engkau mengaku dirimu ada makrifat terhadap Allah Ta'ala. Baiklah, tunjukkanlah buktinya kepadaku, apa tandanya makrifatmu itu. Apakah yang engkau lihat dalam hatimu dari hikmah-hikmah dan cahaya-cahaya? Apa alamat para wali Allah dan para abdal nabi-nabinya? Apakah engkau menyangka siapa sahaja yang mendakwa dirinya terhadap sesuatu boleh terus dipercayai tanpa perlu kepada saksi atau bukti, atau diperiksa terlebih dahulu apa yang dikatakan itu?
Di antara sifat arif billah itu, mestilah dia sanggup bersabar, menerima segala macam bala bencana serta rela dengan semua ketentuan dan takdir Allah Ta'ala dalam segala hal ehwalnya dan pada dirinya dan kaum keluarganya dan semua makhluk. Apakah semua sifat ini ada pada dirinya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak nasihat dan juga ingatan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada kita. Yang pertama, beliau menyuruh kita muhasabah umur dan usia kita, khususnya bila kita sudah berada pada usia 40-an ataupun mendekati 40-an ataupun melebihi 40-an. Kemudian bagaimana panduan daripada Syekh tentang golongan yang kita boleh berkawan dan golongan yang kita tak boleh berkawan. Artinya kita dah berada pada keadaan serius memilih kawan. Siapa yang mendampingi kita. Kita serius. Kita sudah memilih. Sebagaimana kita mula memilih makanan pada usia 40-an. Pada usia sebelum itu kita mungkin makan apa sahaja. Bila 40-an, kita mula jaga diet kita kerana faktor yang banyak. Sama ada kesihatan kita atau faktor penyakit yang dah ada pada kita, ataupun bagi mengekalkan sifat muda kita dan sebagainya. Kita mula memilih, kita ada menu kita sendiri. Kita mula mendapat nasihat pada doktor dan sebagainya. Maka kita jangan lagi berkawan dengan golongan yang tidak kuat agama. Khususnya kanak-kanak yang masih suka bermain-main, remaja, dan orang tua yang bodoh, yang masih lupakan akhirat walau dah tua, masih bercakap bahasa-bahasa orang yang lalai, walau dia sudah sampai ajalnya dan dekat waktu kematiannya. Dia masih bercakap seperti orang yang tak tahu apa-apa. Maka orang ini berada pada tahap kegilaan dia. Sudah menjadi hamba pada dunia. Maka jangan duduk berkawan dengan dia. Tetapi kalau dia datang kepada kita, maka kita akan berperanan sama ada sebagai seorang doktor yang akan merawat penyakit, atau sebagai ayah yang punya sifat kasih sayang, rahmat, kasihan belas kepadanya atas kelalaian dia, dosa yang dilakukan. Maka dalam semua keadaan kita hendak menasihati dia. Kemudian Syekh menyebut tentang nilai sebenar ketaatan kita pada Allah. Nilai sebenar agama kita pada Allah ialah mentaati Allah. Mentaati Allah dengan maksud tidak melakukan maksiat kepada Allah SWT. Bila kita buat maksiat, maka nilai solat dan puasa kita akan jatuh. Nilai segala ibadat kita jatuh dek maksiat. Tetapi kalau kita taat pada Allah, maka semua nilai ini akan naik walaupun sikit. Kita solat tak banyak, puasa pun tak banyak, kita pun sedekah mungkin tak banyak, tapi kita tak pernah derhaka pada Allah, maka nilainya akan naik. Tetapi kalau kita buat ibadat banyak tapi derhaka pada Allah, maka ini akan merendahkan nilainya, sebab kita tidak merasa malu apa yang Allah Ta'ala tengok kita. Kemudian Syekh menyebut secara umum tentang bagaimana sifat orang mukmin yang sebenar, yang mesti taat kepada Allah, yang mesti setuju dengan segala takdir Allah, bersabar. Bahkan setiap petunjuk Allah kita ikut, muafaqah. Semua petunjuk Allah, sama ada melalui wahyunya, melalui rasulnya, bahkan melalui orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, orang alim. Maka petunjuk-petunjuk mereka menjadi pegangan kita. Dan kita mesti mengambil cakna bab makan minum, pakaian kita, pergaulan. Maka ini tanda orang tu mukmin. Jangan jadi orang munafik, dia sondol semua. Pakai apa pun dia tak kisah, makan apa pun dia tak kisah, macam mana muamalah dia tak kisah. Ini munafik. Orang munafik dia mengabaikan hukum. Orang beriman dia meletakkan fokusnya pada hukum dan lebih daripada hukum itu sendiri, iaitu sifat wara', zuhud dan sebagainya. Kemudian Syekh menyebut bahawa ada orang yang mengaku ahli makrifat, tapi dia bukanlah ahli makrifat. Kata Syekh Abdul Qadir, ada orang senang-senang mengaku, saya sudah sampai pada Allah, saya dah kenal Allah, saya sudah berada pada jalan sufi ini. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, jangan bohong. Mana bukti?
Mana tanda? Apakah kamu tahu apa dia? Apakah kamu kenal wali-walinya? Dan alamat-alamat walinya. Ataupun abdal Allah. Yang ni abdal daripada abdal nabinya. Pada pengganti Rasulullah. Yang memainkan peranan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat semua dakwaan itu bukanlah benda yang suka-suka kamu boleh nak dakwah. Sebab orang yang benar-benar menyatakan dia wali Allah atau dia ahli makrifat, nescaya kamu akan dapati dia akan bersabar dengan segala ujian Allah. Yang berlaku pada dirinya, yang berlaku pada anaknya, yang berlaku pada isterinya, yang berlaku pada harta benda. Maka itu kalau nak kena orang arif billah, barulah kamu boleh kata ahli makrifat. Ini baru kena sikit musibah, melolongnya satu dunia tahu. Baru kena sikit sakit, mengeluh pada makhluk sehingga semua yang tahu. Maka kamu belum ahli makrifat. Sebab itu intipati umum. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Supaya kita nampak. Apa yang Syekh nak beritahu kepada kita? Menghargai umur kita. Mengambil kesempatan dalam usia kita ini untuk memperbanyakkan taat pada Allah. Bukan menyingkirkan semua parasit-parasit yang boleh merosakkan iman kita. Semua virus, semua kita katakan jangkitan-jangkitan penyakit agama kita. Jadi kita akan melaksanakan segala SOP keimanan untuk menjarakkan kita daripada kelompok atau perbuatan. Kalau kita terpaksa juga berada dalam keadaan tersebut, maka kita ada penjagaan kita sendiri. Kita tidak mungkin muamalah dengan bebas. Kan itu bila Syekh menyebut yang pertama, muhasabah usia. Tuan sekalian, bila kita sampai umur 40-an, apa pesanan ulama kepada orang yang sampai umur 40-an? Ataupun menghampiri 40-an? Atau lebih pada 40-an? Mereka berkata, wahai orang yang berusia 40 tahun. Wahai orang berusia 40 tahun. Kamu ini bagaikan tanaman yang hampir hendak dipetiknya. Umpama kamu ni macam tanaman. Antum zar'un dana hasaduhu. Qad dana hasaduhu. Kamu ni bagaikan tanaman yang macam menunggu masa untuk dipetik. Bila masa kita akan dipetik. Wahai orang yang berusia 50 tahun. Cuba kamu lihat apa yang telah kamu kedepankan dan apa yang kamu tinggalkan. Ini yang 40 kena tahu ajal dia hampir. Bila-bila masa dia akan dipetik. Yang masuk umur 50 tahun, muhasabah. Kebaikan kita banyak mana? Kemudian lihat apa yang kita tinggalkan. Yang kita bawa ke depan untuk akhirat apa dia? Yang kita akan tinggalkan untuk dunia apa dia? Kita dapat sedia. Wahai yang orang yang berumur 60 tahun, ingat, kamu tidak ada alasan. Bila seorang berada pada umur 60 tahun, kata Nabi SAW, tidak ada lagi alasan untuk dia kata tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Dalam mentaati Allah, tak ada. A'zarallahu ila mri'in, Allah tidak akan menerima sebarang keuzuran mana-mana orang-orang yang balaghahu sittina sanatan, yang Allah beri dia umur 60. Tuan tak akan terima alasan. Alasan sibuk ke, alasan nak main anak, nak cucu, tak ada. Kamu 60, kamu tak ada alasan. Kamu sudah pun menunggu, bersedia, kerana bila-bila masa nama kamu akan dipanggil oleh malaikat maut. Bila-bila masa. Jangan berada pada tempat yang kamu tidak ingin mati. Berada pada tempat yang kamu ingin mati. Jangan 60, duduk sibuk raung pasar lagi. 60, duduk sibuk main futsal lagi. 60, duduk sibuk main badminton. 60, duduk sibuk dengan benda-benda yang kita tak nak mati di situ. Soalnya bila kita umur 60, dia macam nombor giliran dah sampai, tunggu orang panggil. Takkanlah kita, waktu kita dah tahu, ada seorang dua lagi depan kita, untuk dipanggil lalu kita pergi bilik air lah, kita pergi sekian. Kita tahu nama kita akan dipanggil ni. Bilik air pun kita tak boleh pergi. Kalau tuan-tuan tahu nama dah nak dipanggil. Tak mungkin orang sihat berfikiran untuk menanggungkan. Dan bukan kita sebut sekadar 40, 50, 60, yang umur yang perlu dijaga. Bahkan kita kata, wahai yang umur 20, wahai yang umur 30,
Ingat, kematian juga boleh mendatangi kamu secara mengejut. Umpama buah yang gugur sendirinya. Ia tidak dipetik, tapi gugur sendirinya. Qad yufaji'ukum maut. Kadang-kala maut datang menjemput kamu secara mengejut. Tapi fokus kita pada usia yang Allah beri peluang untuk kita berfikir. 40, 50, 60. Tuan-tuan, bila kita masuk 40 dalam Al-Quran, kita baca dalam suratul Aqaf. Pada juzuk yang 26, pada juzuk yang ke-26, itu surah yang ke-46 pada ayat 15-16. Apa kata Allah? Allah ajar kita doa khusus untuk orang yang umur 40. Tidak pernah dia ajar doa ini kepada orang bawah umur ni, ataupun yang kurang daripada umur ini. Untuk tunjukkan 40 ni satu umur yang dipandang khusus oleh Allah. Umpama saya sebut tadi, kalau buah, kita dah nampak macam nak masak, kita akan pandang khusus. Waktu tu jangan ada serangga yang hinggap, jangan ada penyakit yang ada. Kita akan pantau betul. Waktu tu kita akan buat pagar lebih kukuh, jangan ada yang mencuri, jangan ada yang ambil. Sebab dah nak sampai waktu untuk kita petik. Allah ajar kita doa tersebut dalam suratul Ahqaf dengan firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Sadaqallahul azim. Baik kata Allah, sehingga manusia ini bila sampai usia kuatnya dan bila sampai usia 40 tahun. Usia kuat yang pertama, yakni fizikalnya kuat. Dan bila sampai usianya 40 tahun, yakni akalnya, mentalnya cukup sempurna. Waktu itu dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, auzi'ni, ilhamkan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai, untuk aku senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Engkau berikan padaku dan dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua ibu bapaku, dan ilhamkan kepadaku supaya aku senantiasa melakukan amal soleh yang Engkau redai, yang Engkau sukai, dan baikilah urusan keluargaku, anak-anakku. Sesungguhnya aku bertaubat padamu, ya Allah. Sesungguhnya aku di kalangan orang yang menyerahkan diri kepadamu. Maka kata Allah selepas doa ini, mereka lah orang-orang yang Allah Ta'ala terima dan membalasnya dengan balasan yang baik disebabkan perbuatan mereka. Dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Mereka ialah penghuni syurga. Janji Allah yang benar yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Baik, kita perhatikan ayat ini. Bila Syekh menyebut dah sampai umur 40 tahun, kita ada misi khas kita. 40 tahun, misi khas kita yang pertama ialah senantiasa minta Allah ilhamkan kita untuk buat baik. Ini misi kita. Misi pertama kita bila sampai 40-an atau menghampiri 40-an, untuk senantiasa buat baik. Diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita sentiasa buat baik. Dan kita minta untuk kita senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau kita mulakan secara step. Yang pertama, kita minta biar kita senantiasa bersyukur pada Allah. Bilang nikmat kita. Bilang segala nikmat, anak kita dah besar. Pendapatan kita sudah stabil. Hutang-hutang kita sudah kita dapat manage dengan baik. Kita sudah ada life kita sendiri. Kita dah punya masa kita sendiri. Masa kita makin banyak. Sebab dia sudah berada dalam urusan kita. Kita dah pandai susun. Mungkin pada usia 20-an, 30-an, seseorang yang menyusun waktu kita. Tapi bila masuk 40-an, kita mula menyusun waktu kita sendiri. Sehingga kita ada waktu-waktu yang lebih banyak. Maka pertama kita nak syukur pada Allah Ta'ala. Maka bilang nikmat kita. Dan bilang nikmat.
Ingat nikmat. Lihat sampai kita selamat, panjang umur sampai umur macam ni. Alhamdulillah dengan pendengaran masih ada, penglihatan masih ada. Mampu berjalan. Alhamdulillah kita masih berselera makan. Alhamdulillah kita masih boleh tidur. Alhamdulillah banyak nikmat-nikmat. Maka pertama, doakan pada Allah supaya Allah sentiasa ilham pada kita untuk bersyukur setiap masa. Sebab apa? Supaya nikmat ini berkekalan. Kalau kita tak bersyukur, Allah tarik nikmat. Biar nikmat ini berkekalan. Biar ia berterusan. Yang kedua yang patut kita lakukan ialah pada tempoh ini, untuk kita, kata ulama' bila disebut dalam perkataan wa'ala walidayya, untuk menjaga ibu bapa kita. Kata bila kita umur 40, mak ayah kita masih hidup, bertuah kita. Sebab kita benar-benar boleh berbakti pada mereka. Ya, bila kita ada waktu yang lapang, kita dapat susun masa kita, maka kita dapat berkhidmat lebih banyak pada ibu bapa kita. Maka jaga mak ayah kita sungguh-sungguh. Sebab ini akan menambahkan keberkatan usia kita 40-an. Yang namanya mak, yang namanya ayah, maka jaga dengan sempurna. Siap keperluan duniawi mereka, ataupun keperluan psikologi mereka, keperluan mental mereka. Biar kita orang yang menjadi teman yang paling rapat. Boleh bercakap, boleh bergurau. Biar kita orang yang dirinduinya, sebagaimana kita merinduinya. Ya, kita kadang-kadang jarang rindu mak ayah sebab kita tak bercakap sangat dengan mak ayah. Kita rindu ke kawan-kawan, itu yang kita bercakap. Maka belajar untuk merindui ibu ayah kita. Dan biar sampai peringkat perlu ibu ayah kita juga merindui kita. Maka bila kita bertemu bagaikan kawan teman rapat yang tak mungkin dipisahkan dengan apa pun urusan. Maka itu yang seterusnya yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kata ulama', yang perlu kita lakukan ialah memperbanyakkan amal soleh. Pertama, syukur. Yang kedua, menjaga ibu bapa kita. Yang ketiga, untuk memperbanyakkan amal soleh. Tuan-tuan, maksud di sini ialah belajar. Ini waktu untuk kita belajar secara konsisten. Bukan lagi belajar je ni, dengar tak ada telinga. Kita ada juga dengar-dengar gitulah. Tak, ini perlu konsisten. Sebab waktu ini ialah kita nak kumpul semua maklumat-maklumat untuk kita beramal. Bukan lagi macam dulu kita nak isi masa kosong. Nak tunggu maghrib isyak, kan? Setiap poin, setiap nasihat saya nak beramal. Bila nak beramal? Sekarang. Setiap perkataan daripada guru-guru kita, kita nak beramal. Setiap firman Allah, setiap sabda Nabi SAW dan setiap huraian para ulama, ini menjadi fokus kita untuk beramal. Kan itu Allah ajar dalam doa kita, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, aku nak buat amal soleh. Tetapi biar paling kurang, setidak-tidaknya, amal soleh kita jauh lebih banyak daripada amal yang tidak soleh. Kenapa? Kan disebut siapa yang pada usia 40, kebaikannya tidak boleh mengatasi kejahatannya, maka celaka dia. Jadi waktu ini, waktu 40-an, biar kebaikan kita mengatasi kekurangan kita. Biar mengatasi. Dan kalau boleh biar masa kita ingat Allah jauh lebih banyak daripada masa kita lara dan lalai. Kita pun cek, Alhamdulillah saya kuliah satu hari 3 jam sehari, 4 jam. Alhamdulillah. Kemudian saya ibadat, saya perasan saya baca Quran sejam satu hari. Dan saya solat sunat mungkin setengah jam satu hari. Saya tolong orang tu, tolong orang ni, ada berapa jam. Kita tengok Masya Allah daripada 24 jam tadi, hampir separuhnya kita buat baik. Tinggal lagi separuh untuk kita rehat, untuk kita tidur, untuk kita memenuhi keperluan-keperluan manusiawi kita. Tapi yang lain, hampir separuh itu ialah ketaatan kita pada Allah. Bila mula kita bangun tidur, kita qiyam mulai, kita tahajud, kita berwitir, sampai kita baca Quran, sampai kita solat berjemaah, sampai kita mendengar kuliah, sampai kita berduha, sampai kita berzikir, sampai kita buat urusan-urusan membantu, menolong orang lain, dan kita bersedekah, sampai waktu untuk kita berada di rumah Allah dengan lebih lama, lebih kerap, untuk menatap wahyu Allah dengan lebih lama, dengan lebih kerap. Kesemuanya itu satu usaha kita menggandakan amal soleh. Sebab siapa yang kebaikannya tidak boleh mengatasi kejahatannya pada usia 40, maka celaka dia. Sebab dalam tempoh itu kita mula terbiasa
Orang yang 40-an dia buat baik, dia akan terbiasa sampai bila-bila. Tapi kalau 40-an dia belum dapat membiasakan diri buat baik, dia agak suka untuk mendapat sentuhan itu. Akhirnya dia masih tu buat jahat. Yang berkaraoke berhentilah mau 40-an. Tak payah lagi nak pergi kedai itu ini nak karaoke dah lah. Belajarlah baca Quran, betulkan makhraj. Biarlah kita mula seronok dengar bacaan Quran. Kerana itu yang kita nak dengar bila kita mati nanti. Itu yang kita suka kalau dipasang di kawasan kubur. Nak tak kita, kalau kubur nanti orang pasang pok ye kat kubur kita. Saya rasa orang kalau ada iman, dia tak nak. Walaupun dia dulu bekas penyanyi pok ye misalnya. Dia tak mungkin nak. Nak tak nanti sebelum kita mati dekat nazak-nazak tu, kita panggil kugiran. Kita panggil band-band itu, nyanyi sikit. Pasti kita tak nak. Kita nak ada orang yang jampi kita dengan ayat Al-Quran. Doa kita. Tentang benda tu mudah je untuk kita faham. Siapa pun yang ada iman, saya kata dia takkan redha dengan benda ini. Walaupun benda ni kalau cakap tentang khilafiyat dan sebagainya, tapi dia tidak mahu benda ni mengekorinya waktu kematian dia. Dia nak yang mengekorinya ialah kebaikan dan ketaatan pada Allah. Dan perkara seterusnya yang kita perlu buat ialah memperbaiki keluarga kita. Memperbaiki keluarga ini yang disebut aslih li fi dhurriyyati, menjadikan kita perlu banyak masa untuk pantau isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Artinya dengan kata lain, biar banyaklah masa duduk rumah tu. Kalau dulu kita pergi sana, pusing sana, pusing sini. Ni kita nak bersama isteri kita. Apa yang kurang dulu kita didik isteri kita, kita nak betulkan balik. Yang dulu kita kurang didik anak-anak kita. Terlepas pandang anak remaja kita. Dek kita sibuk kerja, baru nak habiskan bayar rumah, nak habiskan bayar kereta, baru nak kejar jawatan, pangkat. Sekarang kita berada pada usia 40. Ya, bila kita sebut 40, ya ajaib. Kerana satu-satunya doa yang Allah ajar kepada kita bila usia 40. Ia bukan angka semata-mata angka. Kalau orang kata satu ni cuma angka, bukan. Setiap angka ada makna. Bagi orang yang nak muhasabah. Setiap angka itu Allah tak ciptakan dia tanpa atau sia-sia. Khususnya angka 40 ini. Bukan kita nak ambil letak kat pelik kereta. Atau kita nak nampak dia ada ong itu, ong ini. Bukan. Ini muhasabah. Angka muhasabah. Semua para Nabi diberikan wahyu pada usia 40-an. Bila kita sebut semua, yakni kebanyakan. Adalah terkecuali seperti Nabi Isa AS yang mendapat wahyu pada usia 30-an. Atau sebagaimana Nabi Allah Yahya AS. Tapi secara umum kebanyakan 40. Kerana 40 ini ialah umur matang. Bukan kematangan ini akan terus. Ada satu kajian daripada pakar-pakar otak di Washington. Bila mereka buat kajian, saya baca kajian mereka. Dia kata pada kami nak tengok bagaimana otak ini di-develop, dia berkembang. Kami dapati ia akan jadi mature pada usia 40. Dan dia terus berkembang sehingga akhir 40. Dia kata ila nihayati arba'ina. Jadi daripada mula 40, kita dah mature. Dan dia berlaku lagi perkembangan otak. Tapi perkembangan ini perkembangan otak kita mature. Maka dia bergerak sampailah akhir 40-an. Ini 49, nak masuk 50. Waktu itu memang perfect otak. Tinggal lagi 50 untuk kita buat semua benda yang ada dalam otak kita. Kerana 50 bukan umur untuk kita berfikir itu dan ini, melainkan untuk buat itu dan ini. Buat. Dia kerjanya buat. Kita dah rancang selama tempoh 10 tahun. Daripada awal 40-an sehingga akhir 40-an, sampai 10 tahun. Untuk kita 50 buat dia. Tak ada dah cerita kerjaan, nak fikir tak ada. Dia dah jadi macam auto. Benda tu dah ada sistem. Kalau kita sebut mesin, dia dah set up semua benda. Just tekan jalan semua. Dia seperti automatik. 4 pagi bangun. Dia dah auto. Tak payah tekan jam. Tak payah set jam. Tak. Dia auto. Dia tu auto masuk bilik air. Ambil wudu. Dia macam auto kita terus solat. Baca Quran. Bergerak. Dek, kematangan pada 40-an tu dimanfaatkan sesempurnanya. Maka kita tak lagi rasa beban dengan ibadat. Semuanya macam biasa.
Semua dia menjadi rutin yang tak ada orang boleh ubah kita. Sebab tu 40 hari ni dah satu umur yang kita nak jaga maintenance betul-betul supaya 50 nanti mudah ibadat ke itu. Sehingga waktu itu tuan-tuan tak ada alasan boleh menyekat kita. Tak ada. Sebab kita memang, saya katakan macam mesin, tekan dia bergerak semua. Dia bergerak daripada proses A sampai Z, siap. Tahu-tahu dah siap packing sekali. Kalau kita tengok kilang-kilang besar, dia masuk satu bahan, dia bergerak sampai siap packing. Kalau dia buat asking, tak bahan asking, sampai siap tak ada kotak, masuk terus, forklift ambil, pergi ekspor. Kerana sistem tu berjalan dengan begitu teratur. Begitu kita menghargai 40, sebab itu kita mulakan dengan doa pada Allah. Memulakan langkah 40-an dengan doa. Dan bersyukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan menjaga kedua ibu bapa kita dengan sempurna. Dan berusaha melakukan amal soleh yang Allah suka. Dan mula cakna kepada keluarga kita, baiki keluarga kita. Kemudian Allah ajar kita, inni tubtu ilaik, banyakkan taubat. Umur 40-an banyakkan taubat. Kerana peperangan yang kita lalui pada usia remaja cukup sengit. Pada usia remaja peperangannya sengit. Ego menjadi suatu perkara yang biasa bagi orang-orang muda. Daripada kita umur 18, setengah ulama menyebut perkataan 18 tahun. Atau disebut asyuddahu, 18 mula zaman ego kita. Kita nak menang. Semua pertandingan kita nak menang. Semua pertandingan kita masuk. Kita nak expose diri kita. Nak tengok akaun kita banyak mana duitnya. Banyak mana followersnya. Banyak mana like. Ini zamannya. Masuk 80-an. Masuk 20-an. Masuk pertengahan 20-an. 30-an. Ia zaman pertempuran yang sengit. Pertempuran sehingga kita tak punya masa yang banyak untuk Tuhan. Ya, sibuk. Senilah nak mengorak, nak cari bini, nak cari itu, nak cari ini. Sengit kita. Tapi kita berada pada waktu gencatan senjata tenang 40-an. Sebab itu tuan-tuan kita kena banyak taubat. Dulu banyak lalai. Tuan-tuan cuba paling ke belakang sekejap. Dulu masa umur remaja benda kita buat ni. Masa umur kita 20-an benda kita buat. Banyak keaiban. Tapi kita kena ingat satu benda. Keaiban itu ialah rahsia kita dengan Allah. Bila Allah dah tutup keaiban kita, jangan cerita ke orang. Walaupun dalam program motivasi ke, program jangan. Kalau orang buat program motivasi konon nak isahkan kita baik. Siapa pernah berzina, angkat tangan, kita pun angkat. Jangan. Mengaku kesalahan silam pada orang lain, sesudah Allah Ta'ala tutup, maka itu dosa besar. Kita buat dosa lagi. Sebab bila antara rahmat Allah, Allah tutup dosa kita. Kalau zaman muda dulu, kita banyak ustaz curi kelapa, curi mempelap, tak payah cerita. Melainkan tuan-tuan nak cerita kepada orang yang akan beri hukum pada kita. Ustaz, saya dulu pernah lah curi mempelah selori, ustaz. Buat jeruk mempelah, nega. Macam mana saya nak taubat? Ya bertanya dalam hukum tak apa. Tapi kalau jenis, saya katakan jenis program-program motivasi, apa saja dia suruh kita ngaku buat dosa, jangan. Ataupun apa tak kira lah. Kalau zaman saya dulu Biro Tata Negara ataupun kem-kem tertentu, dicuba nak cungkir masa silam kita. Tuan-tuan jangan. Hukumnya berdosa dan haram. Haram kita cerita dosa yang kita buat sesudah Allah Ta'ala tutup. Tak dibenarkan. Kerana Allah tutup. Ini keaiban. Apa tadi keaiban tu cerita. Siapa mak ayah dia pernah buat macam tu? Lagi-lagi jangan. Mak ayah kita kena jaga keaiban dia. Ya kita bercerita pada perkara-perkara yang common, mak saya garang, banking, itu tak apa. Untuk menunjukkan bagaimana dia berjaya dengan banking dia didik saya. Tapi nak cerita keaiban dia yang bersifat agama dia. Mak saya ustaz dia tak semayang. Ayah saya dia ni ustaz kaki perempuan. Hukumnya haram. Kamu mendedahkan keaiban orang yang patut kamu jaga. Kalau kita tak jaga fizikal dia, jaga maruah dia. Inilah tak jaga masa dia sakit. Maruah pun tak kerti jaga. Dengan mudah kita memburukkan mak ayah kita depan orang lain. Maka ini perbuatan dosa. Dan kita ingat dosa mendedahkan keaiban tanpa sebab. Sebab syar'i. Yang sebab. Sebab tuan-tuan nak beritahu para ulama nak tahu hukum. Saat saya dulu pernah makan babi kena samak tak mulut saya.
Saya Ustaz pernah meniaga babi lah Ustaz. Kita tembak-tembak babi, meniaga jual. Saya jual ke orang kafir. Saya tak jual ke orang Islam. Jual ke orang kafir. Saya dapat hasil tu. Jadi hasil tu adalah surau nak bagi. Saya pun derma kat surau tu. Dia nak tanya hukum. Maka orang pun beritahu hukum. Hukumnya begini-begini. Tak payah dulu Ustaz, saya pernah mabuk-mabuk sekian. Setakat nak cerita je tak payah. Kata orang ni, dia suka melihat keaiban kita. Sedangkan kita ni di antara maqasid syariah ialah jaga maruah. Antara perkara yang menjadi tuntutan bila disebut menjaga maruah. Menjaga kita punya reputasi. Tak ada sebut perkataan dalam maqasid tadi kita bukan sekadar menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa. Dan termasuk juga ialah kita selain pada menjaga agama, ialah menjaga maruah. Sebab itu diharamkan tuduhan berzina pada orang. Qazaf. Diharamkan tuduh tanpa bukti. Bukti tak ada pun tak itu senyap. Dia zina lah. Ada bukti? Tak ada. Tak ada bayar dia. Jangan pula awak sibuk-sibuk nak mencuba mendatangkan bukti. Mereka bukti. Jauh sekali. Jadi maruah kita antaranya ialah jangan cerita ke orang kita buat dosa. Kerana Allah dah tutup. Bukan siapa pun yang tahu, dia mesti tutup dan wajib tutup. Sehingga Nabi kata apa? Man satara musliman, satarahullah. Siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aib dia. Dan Nabi bagi amaran, man tatabba'a auratal muslimin, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi baitihi. Siapa yang cuba cari-cari kesalahan orang, Allah akan bongkarkan kesalahan dia. Dan bila Allah bongkarkan kesalahan, Allah bongkar kesalahan paling peribadi dia yang dia buat dalam rumah tu. Maknanya lagi teruk. Kesalahan yang paling teruk Allah akan bongkar. Jadi tuan-tuan tak perlulah kita nak bongkar balik. Oh dulu Ustaz itu kaki rasuah, tak perlu. Dia dah taubat. Dah selesai. Sebahagian mereka dah dapat hukuman di dunia. Dia selesailah. Tak perlu lagi kita pandang dia dengan pandangan hina. Tak. Dia dah taubat. Sebab itu tuan-tuan bila kita sampai usia 40-an, kita menjengah seketika usia muda kita ada maksiat, maka taubat. Bukan cara taubat kita cerita ke orang, bukan. Taubat kita dengan Allah. Kalau pun tuan-tuan nak beritahu, saya katakan untuk kepada ahli hukum hakam. Ahli hukum hakam. Kalau boleh tanpa sebut itu bukan kita, lebih baik. Ustaz, kalau ada orang tu, Ustaz, dia macam apa hukum dia? Cukup sebut orang tu tanpa menamakan diri kita. Demi menjaga. Tapi kalau tak dapat, tidak kerana sebut diri kita, kerana faktor-faktor tertentu, maka lakukan pada orang yang paling amanah yang kita kenal, yang paling jujur dalam menjaga rahsia kita. Jadi jujur dalam menjaga rahsia, mereka orang kepercayaan kita dalam menceritakan hukum hakam. Ini asas yang penting dalam kita bertaubat kepada Allah. Taubat bukan maksud kita dedahkan iman kita pada orang lain. Kalau kita bertunduk penyesalan, bukan. Taubat kita dengan Allah. Maka kita bertaubat kepada Allah. Kemudian yang perlu dilakukan bila Allah sebut wa inni minal muslimin, iaitu untuk kita tunduk dan patuh. Jangan lagi kita ada kerenah itu dan ini dan melaksanakan segala perintah Allah. Sebab itu kita kata wa inni minal muslimin, ya Allah, aku di kalangan orang yang sekarang ini berserah diri padamu. Tak ada lagi cerita nak lari, tak ada lagi cerita nak alasan, tak. Pada usia yang seperti ini 40-an, aku berserah padamu, ya Allah. Segala yang kau takdirkan, segala yang kau perintahkan, aku junjung dan aku patuh. Tiada lagi alasan dan tiada lagi helah aku dan tidak ada lagi usaha untuk lari, melainkan aku akan berusaha macam mana nak melakukannya. Tak dulu zaman muda kan kita beri alasan banyak, tak nak buat tu, tak nak buat ni. Sekarang kita kena cari jalan yang banyak untuk buat itu dan buat ini. Cari jalan. So, sampai masanya setiap ketaatan yang terhidang di hadapan kita, cari jalan untuk buat. Zaman muda dulu kita banyak cari alasan untuk tak nak buat. Kenapa tak pergi masjid, mang? Oh, sibuk Ustaz, mesyuarat sana, mesyuarat sini. Dulu. Sekarang tidak. Sekalipun saya ada mesyuarat, umur 40 mesyuarat juga, tak mesyuarat. Tapi saya cari ruang. Cilok sikit. Keluar sikit daripada landasan kesibukan untuk mengingati Allah. Maka ini waktunya mencari ikhtiar untuk buat baik. Bukan cari alasan.
Siapa yang pada usia 40-an, dia masih lagi mencari alasan untuk tidak membuat baik, maka dia akan terbiasa untuk usia yang berikutnya. Dan siapa pada usia 40-an, dia mula mencari ikhtiar bagaimana nak buat baik, maka Allah mudahkan kebaikannya pada usia berikutnya. Akhirnya 50-an, 60-an. Bukan lebih hebat pada itu tuan-tuan, Allah lapangkan waktu. Akhirnya dia mendapati dirinya berada pada kelapangan yang luas. Saya boleh buat semua benda. Asal benda ni kita cuba cilak je untuk buat juga. Last kali kita ada dalam ruang peluang yang cukup luas. Ini satu nikmat. Bila Allah menyibukkan kita, bermula pada usia 40-an, usia perancangan, usia mengerahkan segala kekuatan akal dan juga fizikal untuk membiasakan diri buat baik, sehingga kita terbiasa pada 50-an, 60-an, maka kita berada pada landasan yang betul. Itu cerita umur 40. Dan bagaimana kita patut bersyukur bila Allah Ta'ala telah melebihkan kita pada usia tersebut. Alhamdulillah kita sampai umur 40. Sebagian besar kita sampai. Atau kita menghampiri. Dan sebahagian kita dah sampai 50-an, 60-an. Maka tidak ada yang mampu kita menyatakan melainkan Alhamdulillah. Pada setiap nafas kita. Nikmat dan nikmat dan nikmat. Satu kurniaan yang agung. Kemudian selepas Syekh menyebut tentang nilai 40-an, lalu beliau bacakan kepada kita satu hadis. Riwayat At-Tabrani. Siapa yang taat Allah, maka inilah yang benar-benar ingat Allah. Walaupun puasanya kurang, sembahyangnya kurang. Siapa yang derhaka pada Allah, buat maksiat, maka dia sebenarnya lalai dari ingat Allah. Walau sembahyang dia banyak, puasa dia banyak, baca Quran banyak. Jadi, maksudnya, seusaha kita, jangan buat maksiat pada usia ini sehingga seterusnya. Jangan. Tuan-tuan, kita bukan zaman, bila era 40-an ni tuan-tuan, bukan zaman buat maksiat. Bukan zaman kita nak gaduh dengan orang. Ni kita pilih nak gaduh. Penyakit macam-macam, darah tinggi ada, jantung ada. Kita marah orang, kita mati. Sebab apa? Kita ada jantung. Kita nak marah-marah orang, jerit-jerit orang, kita ada jantung, kita mati. Orang yang kita jekau tak mati pun. Maksudnya, pada usia macam ni, elokkan benda-benda yang boleh merugikan agama kita. Berbalah dengan siapa, nak bertumbuk jauh sekali. Atau orang yang kerjanya bertumbuk kat UFC sana, dia masuk 30-an pun dah pencet. Tak nak dah bertumbuk, stop lah. Kalau ada nak bertumbuk lagi, dia jual latih je. Sementara kita yang memang bukan dia latih untuk bertumbuk dengan orang. Jadi kalau ada benda-benda tu, jangan bergaduh lah. Khusus adik-beradik. Nak angkat penumbuk lagi dengan adik-beradik, bukan satu benda yang wajar. Manusia 40-an kita ni. Kalau nak bertekak juga dengan mulut, sudah habis gitu je lah. Tak main tangan dah. Tak payah nak gaduh-gaduh. Kerana rugi kita lebih besar. Merugikan kita. Kita elok konfrontasi, elok sebuah ruang-ruang cuaca yang panas, suasana yang panas yang boleh menjadikan kita berbalah, bertengkar, bertumbuk, jauh sekali untuk perbunuhan. Ini menjadikan kita, biar kesibukkan kita untuk taat Allah. Jangan derhaka pada Allah. Belajar. Kesibukkan kita. Kemudian sesudah itu Syekh menyebut, baik orang mukmin, lihat mukmin dengan munafik. Apa bezanya? Mukmin akan menghalusi semua perbuatan dia. Semua percakapan dia. Makan minum dia. Pakaian dia. Tempat dia nak pergi. Tempat dia nak singgah. Tempat dia nak duduk. Atau kalau hari ni kita orang mukmin, kita nak duduk hotel pun kita fikir banyak. Ni hotel ni ada kiblat tak? Maksudnya ada petunjuk kiblat. Tak ada, kita kena bawa. Oh, ni hotel ni Islami, bagus. Dia jaga semua. Ni tempat mandi pun bagus. Jadi yang ni kita pilih sekarang. Bukan macam dulu. Kita benar-benar mukmin, semua kita pilih. Pakaian kita pilih. Ini nak mandi kolam, pilih pakaian yang sesuai. Yang menutup aurat. Baik lelaki, baik perempuan. Anak-anak kita juga. Hotel yang macam mana? Hotel yang ada ruang yang baik untuk kita beribadat. Walaupun kita katakan banyak hotel-hotel sudah berusaha ke arah itu. Yang setengah hotel cuma berapa tempat yang dipanggil Islamic floor. Saya pernah pergi hotel yang dia cuma peruntukkan bahagian tertentu Islamic floor. Maksud tingkat yang lebih Islamik. Maksudnya kita bila berada dalam tingkat tersebut, kita akan dengar azan 5 waktu. Ingatkan kita. Kemudian ialah naik lift, keluar itu adalah buah kismi, buah kurma. Islamik nampak itulah kurma dia.
Ada kismi, ada kurma. Boleh makan selalu. Kemudian kita tengok masuk bilik, ada sejadah dia, ada Quran. Lepas tu ada tempat wuduk dia. Dia khaskan tempat wuduk. Dan ada arah kiblat yang amat jelas. Bukanlah jenis letak kemudian jatuh pula. Jelas. Dia pada usia macam ni saya katakan, kita lebih patut mencari penginapan seumpama itu. Umat Islam mesti memilih sehingga satu hari nanti hotel yang ada atas dunia, khususnya Malaysia, sama macam sistem perbankan Islam. Ada bank Islam dah sekarang. Dulu kan bank Islam ni tumpang bank kafir. Mereka namakan sebagai counter Islamik. Islamic counter. Counter Islamik. Sekarang bank Islamik. Bank tu, satu bank tu. Dulu cuma ada satu syubak ataupun counter saja. Syubak. Sekarang bank. Kalau M-Bank ada M-Bank Islamik. Maybank Islamik. Atas besar tulis. Dulu tak ada. M-Bank je. Maybank je. Sekarang tulis M-Bank Islamik. Itu yang perlu kita lakukan juga pada penginapan hotel-hotel. Dia jadi hotel Islamik. Itu jihad kita. Sehingga bila kita berada di sana, kita tak terdedah dengan maksiat. Tidak terdedah. Ada satu hotel saya pergi. Namanya Hotel Adia. Di Kedah, di Langkawi. Pergi hotel itu, Islamik. Antara hotel Islamik antara yang pertama di Langkawi. Saya tanya kos dia berapa puluh juta dia buat. Saya bercakap dengan dia punya staff dia. Tengok depan kaunter semua tutup aurat baik. Suraunya luas, selesa. Kemudian yang jarang berlaku ialah kolamnya ada dua. Satu kolam lelaki, satu kolam perempuan. Maka perempuan boleh mandi. Lelaki boleh mandi. Ini ada satu pengkhususan. Yang perempuan ditutup sikit. Memang tak nampak lah. Tapi kalau ngintai semua nampak. Kita yang ditutup. Dan kita lelaki terbuka. Mandi. Ini satu contoh yang baik. Saya ingat ni Hotel Adia. Satu contoh yang baik. Dan saya yakin banyak orang Islam dah banyak buat benda ni. Cuma kita berkata pada kita kena mesti memilih sekarang. Memilih bukan cerita dia selesa tak selesa. Pertama kita pilih hukum dahulu. Hukum dahulu. Makan minum pilih hukum dulu. Pakai pakaian hukum dahulu. Barulah kita cerita tentang selesa ke, sedap ke, besar ke. Hukum mesti depan. Bukan kita utamakan yang syahwat. Hukum kemudian. Kemudian untuk menghalalkan, justifikasikan benda itu, kita pun sebut darurat, Ustaz. Darurat. No. Kita bukan orang yang akan gunakan darurat. Sebab kita tahu adanya kelapangan dalam Islam. Bukan darurat. Tuan-tuan, sampai bila agama kita agama darurat? Semua benda kita darurat. Ustaz, ni makan darurat. Di hotel ni kerana darurat. Semua darurat. Dan kita tak boleh hidup cara darurat. Agama ini pilihan kita. Kita yang memilih. Nak darurat ke? Atau nak dalam keadaan fusah? Dalam keadaan kelapangan. Kita memilih kelapangan. Jangan kita sengaja campur ke situ, lalu kita kata darurat. Sedangkan kita ada tempat yang lain yang lebih baik. Tapi orang munafik, dia takkan peduli benda tu semua. Pedulilah dia makan apa pun, pakai apa pun. Yang penting dia rasa seronok. Kemudian bila kita beragama, akan ada satu perkara yang berlaku pada kita. Kita rasa kita dah baik. Dan malang lagi bila kita bukan sekadar rasa dah baik, kita rasa macam kita dah macam wali Allah. Kita mula rasa. Perkara itu yang perlu kita sedar. Atau seorang mendakwa sudah menjadi ahli makrifat. Kadang kita ngajar kita tasawuf sebiji dua, aku dah wali dah ni. Cepat jangan. Tentu ini bukan tempat untuk kita dakwa kita siapa. Dunia ini tempat untuk terus kita baiki diri kita. Yang akan menentukan siapa kita Allah. Dan kita cepat untuk meletakkan diri kita pada golongan VIP Allah. Jangan cepat. Lepas tu kita pun tegur orang yang cepat kata ni ahli syurga, ni sekian. Jangan semudah itu. Mengharapkan ahli syurga je. Mengharap itu je. Untuk setiap kali seorang meninggal, kita dia ni ahli syurga yang sudah meninggal. Ni ahli syurga je. Tuan-tuan, jangan kita mencampuri urusan ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Pengetahuan Allah. Apa yang kita sebut? Semoga dia mendapat syurga. Moga Allah menempatkan dia dalam keluasan syurga Allah. Ya doa tak apa. Tapi tu kata ni syurga, ni ahli syurga, ni ahli syurga. Tidak semudah itu. Apatah lagi kita nak tak letak gelaran asyahid semudah-mudahnya. Bukan saya kata tak boleh letak, tapi bukan semudahnya.
Mesti mengenali, mesti mengetahui dengan cara yang betul. Jadi yang mendakwa ma'rifatullah semudahnya. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu dakwa ma'rifatullah, kamu dakwa kamu dah wali. Kamu kenal ke wali? Sebab sebelum seorang tu jadi wali, dia akan kenal wali-walinya. Macam ulama lah, ulama ni. Sebelum dia jadi ulama, dia mula kenal siapa dah ulama. Dia dah tahu. Kalau orang tanya dia siapa ulama, saya pun tak tahu siapa ulama. Mana awak belum sampai makam itu. Kerana ulama mengenali ulama. Doktor, dia kenal doktor. Engineer, dia kenal engineer. Cikgu, dia kenal cikgu. Kalau dia tak masuk di alam cikgu, dia tak akan kenal cikgu. Melainkan cikgu sekolah dia je. Tapi bila dia memang cikgu, dia mula kenal cikgu sekolah lain, negeri lain, negara lain. Dia mula kenal. Sebab setiap kerjaya kita menjadikan kita kenal orangnya. Orang nama doktor, dia akan kenal doktor dia. Walaupun bukan satu klinik, satu hospital dia. Dia tahu. Cara bercakap dia tahu ni doktor ni. Orang kerja nurse pun sama. Dia kenal nurse. Walau dia cuma kerja hospital ni, satu Malaysia dia kenal ni. Ni memang nurse. Sama juga ulama. Ulama, dia akan kenal ulama. Tak mungkin dia ulama tapi tak kenal ulama. Dia akan kenal. Bukan cara bercakap dia pun tahu. Lantas starting cakap Arab pun tahu orang ni memang ulama. Tanya kaifah haluka je. Dah tahu dijawab tu dia ulama. Macam mana? Itu insting dia. Kau tengok baca kitab tahu oh, ni. Memang dia orang. Kita tahu. Dia orang tahu. Tengok dia bahas satu isu pun kita tahu siapa dia. Sama juga wali-wali. Bila sebut dia wali baik. Namakan kami wali-wali lain. Kami nak kenal. Saya tak tahu wali lain. Saya tahu saya je. Kamu belum wali. Kerana para wali mengenali walinya. Sebagaimana Nabi mengenali nabinya. Satu ketika Rasulullah SAW berada. Lepas Rasulullah dibaling batu. Nabi berehat di satu kebun anggur. Datang Adas. Lalu Adas hulurkan anggur pada Rasulullah SAW. Nabi makan anggur, Nabi sebut Bismillah. Kata Adas, Tuan baca apa? Bismillah. Kami tak pernah dengar orang baca Bismillah di sini. Lalu kata Rasulullah SAW, kamu dari mana? Saya daripada Tinawi. Oh, itu negeri saudaraku. Siapa? Yunus. Kamu kenal Yunus? Orang sini tak kenal Yunus. Ya, dia saudaraku. Dia Nabi dan aku Nabi. Kerana Nabi, dia akan kenal Nabi walau zaman mana pun. Adas merasa hairan kerana Yunus AS tak ada orang tahu kisah dia. Bagaimana Rasulullah tahu? Sebab Rasulullah Nabi. Nabi kenal Nabi dan tahu cerita Nabi. Menyebabkan Adas mencium tangan dan kaki Rasulullah dan memeluk Islam. Tapi yang kita nak sebut syahidnya apa? Nabi dia kenal Nabi. Sama juga bila kita sebut wali. Antara tanda seorang tu wali, dia kenal wali. Kalau kamu kata wali, kemudian duk tunjuk wali orang gila belaka, kamu ni ada masalah besar. Wali dia akan kenal wali. Cara percakapan, cara amalan, dia tahu. Maka inilah baru dia ahli makrifat. Kemudian Syekh beri contoh. Baik, nak tahu dia ahli makrifat. Biar aku bagi tahu kamu contoh. Sebab ada tanda yang orang khusus tahu. Ada tanda yang kita orang awam tahu. Macam mana? Orang yang bersabar dengan setiap ujian yang dilalui. Orang yang tak pernah mengeluh dengan setiap ujian yang dilalui. Baik pada diri dia, isteri dia, keluarganya, harta benda dia, pada semua benda. Kita nampak dia tenang. Nampak amat dia tenang. Maka ini antara ciri-ciri sifat umum kepada mereka. Yang disebut sebagai arif billah, ini gelaran bagi wali, arif billah. Yang kenal Allah. Sebagai dalam definisi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-arifu billah. Siapa itu wali? Huwal arifu billah. Al-muwazibu li ta'atihi. Iaitu orang yang kenal Allah. Yang berterusan dalam ketaatan. Yang meninggalkan maksiat. Ini para wali Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan daripada nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi. Baikilah umur kita ini. Ia bukan untuk hidup kita nak dakwa-dakwi. Kita dalam kerja dan urusan memperbaiki diri sampai Allah Ta'ala redai. Bukan sampai manusia puji. Bukan sampai manusia redha, tak. Sampai Allah redha kita. Bagaimana nak tahu Allah redha kita? Bila kebaikan kita lebih banyak daripada kejahatan. Dan bila kebaikan kita mula mengambil waktu dan tempat-tempat kejahatan yang pernah kita buat. Semua kebaikan itu bagaikan tentera. Tentera yang akan kuatkan kita. Maka setiap tempat yang dulu kita buat jahat sudah diisi dengan kebaikan. Setiap masa yang dulu kita buat benda lara sudah diisi dengan ketaatan. Sehingga semua benda diisi dengan kebaikan. Berarti kita sudah berjaya memperbaiki diri kita. Dan kemuncaknya ialah kita redha
Kerana kita datang dalam keadaan kosong. Dan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan kosong. Akan hilang segala apa yang kita miliki di sini. Tapi kita redha. Sebab begitu sejarah kita. Mula dengan tangan kosong dan pulang tangan kosong. Ini yang akan berlaku pada kita semua. Kita akan kembali seorang diri, tanpa isteri, tanpa anak-anak, tanpa kawan, tanpa sahabat. Dan redalah dengan keadaan begitu. Kan dia sibukkan dengan amal soleh. Nanti berkumpul semua dengan orang-orang yang kita pernah kenal dan kita sayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.